Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar sekalian. Tajuk hari ini ialah Kerajaan Bani Umayyah, iaitu kerajaan yang memerintah negara Islam selepas kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Okey, kita tengok secara ringkas dahulu tentang kerajaan ini. Khalifah yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, manakala khalifah yang terakhir ialah Khalifah Marwan bin Muhammad. Pusat pemerintahan kerajaan ini di Damsyik, Syria. Okey, baik, itu gambaran secara ringkas kerajaan Bani Umayyah. Okey, seterusnya kita lihat sejarah kerajaan Umayyah ini. Okey, kerajaan ini diambil sempena nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, iaitu moyang kepada khalifah pertama Bani Umayyah. Khalifah pertamanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Umayyah ni adalah salah seorang pembesar Quraisy yang terkenal. Okey, perkara yang kedua, pengasas kepada kerajaan Umayyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, Muawiyah juga khalifah yang pertama. Tempoh memerintah, kerajaan Umayyah memerintah daripada tahun 41 Hijrah hingga tahun 132 Hijrah. Dan keluasan kerajaan ini meliputi sebahagian besar benua Afrika, benua Asia dan benua Eropah. Dan kita lihat kerajaan ini semakin meluas kekuasaannya berbanding dengan kerajaan yang terdahulu. Bilangan khalifah seramai 14 orang. Okey. Namun begitu, untuk pelajaran kali ini kita hanya akan melihat 4 orang khalifah yang terkenal sahaja, iaitu yang pertama pengasasnya, iaitu khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah yang kedua Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang ketiga yang kita akan tengok ialah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan khalifah yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Okey. Untuk makluman, Khalifah Muawiyah ialah khalifah yang pertama, Abdul Malik bin Marwan khalifah kelima, Al-Walid bin Abdul Malik khalifah keenam, dan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang ke-8. Okey, seterusnya kita akan lihat satu persatu daripada 4 orang khalifah ini. Kita mula dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang pertama. Apa dia sumbangan Khalifah Muawiyah? Yang pertama, menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan kerajaan Islam yang terkenal. Yang kedua, khalifah berusaha untuk mewujudkan perkhidmatan pos berkuda ataupun dikenali sebagai Dewan Al-Barid. Yang ketiga, khalifah memperkenalkan cop mohor rasmi kerajaan Umayyah yang dikenali sebagai Dewan Al-Khatim. Yang keempat, khalifah menubuhkan jabatan setiausaha, iaitu dikenali sebagai Dewan Al-Rasail, juga jabatan cukai dan jabatan urusan awam untuk menguruskan kecekapan pentadbiran negara. Khalifah juga memperkasakan armada tentera laut untuk menguruskan penaklukan kuasa negara Islam. Itu di antara sumbangan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, pelajar, kita terus kepada khalifah yang berikutnya, iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang kelima. Apakah sumbangan Khalifah Abdul Malik? Yang pertama, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi negara untuk urusan perhubungan, surat menyurat dan sebagainya. Khalifah juga mencetak mata wang dinar Islam yang pertama. Okey, seterusnya khalifah juga menaik taraf sistem perhubungan dengan memperbaiki sistem pos dan juga sistem pengangkutan awam. Di samping itu, khalifah juga menubuhkan Dewan Al-Jund untuk menguruskan pertahanan negara. Dewan Al-Jund ialah jabatan ketenteraan negara. Dan khalifah juga mengarahkan pembinaan Kubah As-Sakhra di Baitul Maqdis. Okay, ini dia Masjid Kubah As-Sakhra. Okay, seterusnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu khalifah yang ke-6. Okay, kita tengok apa sumbangan Khalifah Al-Walid. Yang pertama, pembukaan wilayah baharu seperti Andalus dan India.
kekuasaan kerajaan telah diperluaskan ke Andalus dan India. Memperbaiki dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Khalifah juga membina banyak masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam. Yang keempat, Khalifah juga memberi perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas. Rakyat yang berkeperluan khas ni contohnya golongan yang tidak berupaya seperti warga emas dan juga orang buta. Jadi Khalifah menjaga kebajikan mereka. Yang kelima, Khalifah menggalakkan pembinaan bangunan baharu yang bercirikan seni bina Islam. Dan kita dapat lihat di sini bahawa Khalifah Al-Walid ni seorang yang cintakan kepada seni bina yang bercirikan kesenian Islam. Memperbaiki jalan raya menuju ke negeri Hijaz di Mekah bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Itu dia di antara sumbangan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Seterusnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, iaitu Khalifah yang ke-8. Khalifah Umar ni adalah cucu kepada Saidina Umar bin Al-Khattab, iaitu Khalifah daripada Khulafa Ar-Rashidin. Dan Khalifah Umar mewarisi kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin sehingga beliau digelarkan sebagai Khulafa Ar-Rashidin yang kelima. Di antara sumbangan Khalifah Umar, mengecualikan bayaran cukai jizyah kepada kafir zimmi. Cukai jizyah ni ialah cukai kepada orang bukan Islam yang mendiami negara Islam dan mendapat perlindungan daripada kerajaan Islam. Dan disebabkan oleh tindakan ini menyebabkan ramai orang kafir memeluk Islam. Sumbangan yang kedua, mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah. Ibnu Syihab Az-Zuhri ni adalah penulis kitab hadis Rasulullah yang terkenal. Yang ketiga, membina rumah transit ataupun rumah untuk para pedagang, rumah tumpangan untuk para pedagang yang bermusafir. Menaik taraf sistem infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti menaik taraf hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam untuk menguruskan kecekapan perhubungan dan menjaga kebajikan rakyat. Yang seterusnya, Khalifah mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh ulama untuk memberikan nasihat kepada para khalifah. Itu di antara sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu saja perbincangan secara ringkas bahagian pengenalan tajuk Bani Umayyah. Kita jumpa lagi di bahagian kedua untuk kerajaan Bani Umayyah. Sekian, semoga anak-anak semua mendapat ilmu daripada perbincangan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.